Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Faridah binti Muhammad Saad selaku pensyarah kursus BMMB 1144 Kesantunan Berbahasa. Saya Rohaida binti Roslan dari kelas BM2 dan saya pelajar PPSMP ambilan Ogos 2024 keluaran 2029. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tentang kesantunan berbahasa merentas budaya di Malaysia. Kesantunan berbahasa ini memainkan peranan penting dalam masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia. Ia bukan sekadar penggunaan kata-kata yang sopan, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap budaya seseorang. Baiklah, dalam video ini kita akan melihat bagaimana bahasa sapaan dalam budaya Melayu, Cina dan India digunakan dalam komunikasi seharian. Baiklah, saya akan menerangkan definisi kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini merujuk kepada penggunaan bahasa yang sopan dan menghormati budaya seseorang dalam komunikasi. Menurut Marlina Meros 2011, beliau menegaskan bahawa amalan kesantunan ketika berkomunikasi adalah salah satu sifat kemanusiaan yang mungkin membezakan antara manusia dengan makhluk lain. Maksudnya, apabila kita berkomunikasi, kita bukan sahaja menyampaikan maklumat, tetapi juga menjaga perasaan dan maruah orang lain. Kesantunan dalam bahasa ini juga menunjukkan nilai budaya dan norma sosial sesebuah masyarakat. Baiklah. Kemudian bahasa sapaan dalam kepelbagaian budaya Malaysia. Bahasa sapaan ini mencerminkan kesantunan dan nilai hormat dalam masyarakat. Dalam masyarakat majmuk, bahasa sapaan memainkan peranan penting dalam membina hubungan yang baik. Setiap budaya mempunyai cara tersendiri untuk menyapa dan memberi salam. Walaupun berbeza, tujuan utama tetap sama, iaitu untuk menunjukkan rasa hormat dan mesra dalam komunikasi. Jadi, bagaimana masyarakat Melayu, Cina dan India di Malaysia menggunakan bahasa sapaan? Baiklah, saya akan menerangkan bagaimana masyarakat Melayu, Cina dan India di Malaysia menggunakan bahasa sapaan. Bagi bahasa sapaan dalam budaya Melayu, seperti salam hormat, Assalamualaikum bagi agama Islam atau salam sejahtera. Kemudian sapaan harian seperti apa khabar dan selamat pagi. Kemudian bagi gelaran hormat, encik, puan, tuan, cik, pakcik dan makcik. Dalam budaya Melayu, penggunaan sapaan sangat berkait rapat dengan nilai kesopanan dan penghormatan. Umat Islam biasanya memberi salam dengan Assalamualaikum yang bermaksud sejahtera ke atas kamu dan dijawab dengan Waalaikumsalam. Selain itu, masyarakat Melayu sering bertanya apa khabar sebagai tanda prihatin. Dalam perbualan formal, penggunaan gelaran seperti encik dan puan adalah penting untuk menunjukkan rasa hormat, terutamanya situasi rasmi atau dengan orang yang lebih tua. Baiklah, bahasa sapaan dalam budaya Cina pula, seperti sapaan umum iaitu ni hao yang bermaksud hello. Bagi sapaan mesra, ciba lemah yang bermaksud dah makan ke. Gelaran hormat ahpek iaitu pakcik, ahma iaitu nenek, lausya iaitu guru. Masyarakat di China di Malaysia menggunakan sapaan seperti ni hao yang bermaksud hello atau selamat sejahtera. Namun, dalam budaya Cina, pertanyaan dah makan ke adalah lebih daripada sekadar bertanya tentang makanan. Ia adalah cara untuk menunjukkan keprihatinan terhadap kesejahteraan seseorang. Baik, selain itu, gelaran seperti ahpek dan ahmah digunakan untuk menunjukkan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Baiklah, bahasa sapaan dalam budaya India pula, seperti sapaan hormat iaitu Vanakkam untuk Tamil, Namaste India. Sapaan mesra, Epari Irokinga yang bermaksud apa khabar, dan gelaran hormat Ana bermaksud abang, Aka kakak, Mama maksud pakcik. Dalam budaya India,
sapaan sering disertai dengan gerakan tangan yang menyentuh dada atau menggabungkan kedua-dua tapak tangan sebagai tanda hormat. Vanakkam dalam bahasa Tamil dan Namaste dalam bahasa Hindi bukan sekadar ucapan, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap individu yang disapa. Baiklah, kita beralih kepada cabaran dalam penggunaan bahasa sapaan. Yang pertama, salah faham budaya lain. Soalan dah makan ke mungkin dianggap pelik. Bagi masyarakat Cina, soalan dah makan ke ini menunjukkan rasa keprihatinan kepada seseorang. Tetapi dalam masyarakat Melayu, soalan dah makan ke dianggap sebagai pelawa ataupun jemputan untuk makan. Jadinya boleh berlaku masalah salah faham. Dan yang kedua, penggunaan gelaran yang tidak sesuai. Contohnya, memanggil nama tanpa gelaran dalam budaya Melayu. Okey, dalam budaya Melayu ni, ia mementingkan gelaran yang sesuai bagi yang lebih tua untuk menunjukkan rasa hormat terhadap mereka. Dan yang terakhir, nada suara dan ekspresi. Nada tinggi dalam sesuatu budaya dianggap kasar bagi sesuatu budaya. Maksudnya, baiklah, cara untuk meningkatkan kesantunan dalam bahasa sapaan yang pertama, mempelajari budaya dan bahasa sapaan kaum lain. Dan yang kedua, menggunakan gelaran dan panggilan yang sesuai. Dan yang ketiga, bersikap terbuka dan bertoleransi terhadap perbezaan budaya. Bagi memastikan komunikasi yang lebih baik dalam masyarakat berbelang kaum, kita perlu mempelajari budaya dan cara sapaan setiap kaum. Dan kita juga perlu menggunakan gelaran yang sesuai supaya dapat mengelakkan salah faham. Dan yang paling penting, kita juga harus bersikap terbuka dan memahami bahawa setiap budaya mempunyai keunikan tersendiri. Baiklah, kesimpulannya, bahasa sapaan bukan sekadar kata-kata tetapi mencerminkan rasa hormat dan keharmonian dalam masyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan kesantunan berbahasa, kita dapat membina perpaduan yang lebih erat di Malaysia. Kesantunan dalam bahasa sapaan bukan sahaja mencerminkan kesopanan tetapi juga memainkan peranan dalam mengukuhkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Dengan memahami dan menghormati perbezaan budaya, kita dapat berkomunikasi dengan lebih harmoni dan menjalankan hubungan yang lebih erat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan bahasa sapaan dengan lebih santun dan penuh harmoni.